Baik, kita mulakan Suratul Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuslih, ia memperbaiki. Yuslih, ia memperbaiki. Lakum, bagi kamu. A'malakum, akan amalan-amalan kamu. Wa yaghfir, dan ia ampunkan. Lakum, bagi kamu. Zunubakum, akan dosa-dosa kamu. Waman, dan barang siapa yuti'illah, ia mentaati akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, faqad, maka sesungguhnya, faza, telah berjaya ia. Fauzan, kejayaan. Azima, yang amat besar. Baik, saya masuk mula. Ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 70, menerangkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah olehmu kepada Allah, dan katakanlah olehmu perkataan yang betul. Perkataan yang betul ialah amalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak berzikir, mengucapkan subhanallah, adalah datang daripada Rasul. Baik mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, kerana ia didatangkan oleh Rasul. Itu mana perkataan yang betul. Ya, kita khawatir bukan apa. Kita ni rajin, ya, nak mencari sesuatu yang baru. Jadi, ya, apa saja yang, ya, orang sumbatkan kepada kita tanpa ada dalil, kita pun amalkan je. Kadang zikir-zikir yang tidak ada ajaran Rasul. Kadang selawat-selawat yang tak ada ajaran Rasul. Ya, disuruh amalkan sampai beribu-ribu kali. Diletakkanlah pahalanya berganda-ganda. Padahal tidak ada pun hadis Rasul menerangkan demikian. Oleh kerana kita suka sesuatu yang tengah mencari-cari sesuatu yang baru, maka, ya, kita, ya, disuapkan dengan, ya, ajaran-ajaran itu, kita pun ikut, ya, puas berbuih kita berzikir, ya. Padahal apa yang kita zikirkan, selawatkan itu tidak betul. Allah mengatakan, suruh kita mengatakan perkataan yang betul. Apa sebabnya? Ayat 71, ya. Ya. Jadi bila betul apa yang kita, ya, amalkan itu, jawapannya depan ni yang kita belajar, yuslih lakum, ia perbaiki bagi kamu, a'malakum, akan amalan-amalan kamu. Jadi amalan-amalan yang salah, maka amalan kita sudah jadi betul. Kita perbaiki segala kesalahan-kesalahan. Dulu kita suka amalkan, ya, macam-macam wirid, macam-macam selawat. Jadi bila kita dah tahu yang betul, kita perbaiki, ambil yang betul. Selain daripada itu, kelebihannya, kalau kita beramal dengan amalan yang betul datang daripada Rasul, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ia ampunkan bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Amalan yang betul itu, ya, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa. Itu janjinya.
Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa yang mentaati akan Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Maka sesungguhnya telah berjaya ia kejayaan yang besar. Ya, jadi siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sudah tentulah dia akan berjaya. Tapi malangnya terkadang, ya amalan Rasul tak hebat. Amalan Tok Guru lagi hebat. Maka kita ikutlah amalan Tok Guru. Ya, amalan Rasul itu seolah-olah tidak hebat buat kita. Macam mana ketaatan kita pada Rasul? Kita besarkan Tok Guru daripada Rasul. Nah, ini akibatnya. Kerosakan kita. Ya. Jadi kalau apa yang diajarkan oleh Tok Guru itu tidak bertentangan dengan yang dibawakan oleh Rasul, atau itulah ajaran Rasul, amalan Rasul, tak mengapa. Ini masalah kadang Tok Guru mencipta amalan sendiri. Ya, ini yang ya dikatakan oleh Ibnu Qayyim jenis tauhid. Jenis tauhid ni dia mengajak orang ya untuk ya mengibadati diri dia. Jadi ya supaya orang mengagungkan dia, memuja dia. Ya, kalau boleh bertasbih pun sebut nama dia, kalau boleh berdoa pun panggil nama dia. Itulah yang dikendaki oleh Tok Guru penyesat ini. Ya. Berhati-hatilah. Ya. Yes. Allah menjanjikan siapa taat Allah, taat Rasul, dia akan berjaya, dia akan menang. Ya. Baik, ayat 72. Sambung ayat 72 suratul Ahzab ni. Inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Aradna, telah kami kemukakan. Telah kami kemukakan. Al-amanata, akan amanat. Alas samawati, atas langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Wal jibal, dan gunung-gunung. Fa'abaina, maka telah enggan mereka. Bahawa yahmilnaha, mereka memikul akannya. Wa asfaqna, dan telah gementar mereka. Minha, daripadanya. Wa hamalaha, dan telah memikul ia akannya. Al-insanu, oleh manusia. Innahu, sesungguhnya dia. Kana, adalah ia. Zaluman, yang sangat zalim. Jahula, lagi sangat bodoh. Biasa semula. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami telah kemukakan akan amanah atas langit-langit dan bumi. Wal jibal, dan gunung-gunung. Fa'abaina, maka telah enggan mereka an yahmilnaha,
bahawa mereka memikul akannya. Wasfaqna, dan telah gementar mereka minha daripadanya. Amanah di sini mengikut tafsir ialah solat, kewajipan solat, dan selain daripada keduanya. Jadi amanat ini Allah telah kemukakan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Tapi kesemuanya enggan. Kesemuanya enggan untuk memikul tanggungjawab itu. Dan dia gementar nak menanggung tanggungjawab itu. Wahamalahal insan, dan telah memikul ia akannya oleh manusia. Manusia yang bernama Adam telah sanggup memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia adalah ia yang sangat aniaya lagi sangat bodoh. Ia di sini manusia. Jadi manusia yang bersifat menganiaya diri sendiri, zalim tu, dan yang sifatnya bodoh. Jadi mau menerima tanggungjawab itu. Sedangkan langit, bumi, gunung pun tak sanggup nak memikulnya. Tapi manusia sanggup memikulnya. Maka sampailah sekarang istilah solat. Tak kira lah solat bentuknya macam mana dulu kita tak tahu. Tapi sampai sekarang solat yang kita lakukan ini, inilah amanah yang Allah telah kemukakan, yang mau dipikul oleh manusia. Amanah ini. Sebab itu, bila kita melakukan solat atau selain kewajipan puasa, haji dan lainnya, itu artinya kita sudah memikul amanat, sanggup memikul amanat. Baik, dalam ayat ini kita kena tengok kedudukan dia punya jamak muannas. Sebab kita biasa kalau jumpa jamak muzakkar aja. Jamak muannas ni sekali kita jumpa. Jadi contoh jamak muannas dia berkisar kepada nun nun. Dan lepas nun tu ada tanda mati. Tapi nun bukan nun alif. Kalau nun alif mana kami. Dia nunnya nun saja. Selepas nun tu ada tanda mati. Artinya sebelum nun ada huruf tu dimatikan. Contohnya wal jibala, lepas jibal ni fa'abaina, abaina. Jadi nak kenal mereka tu baina tu. Lepas nun, sebelum nun ada tanda mati. Huruf tu dimatikan. Huruf ba tu dimatikan. Jadi na. Jadi kalau na alif, tu mengelirukan. Itu dah na kami. Tapi na tu tak ada alif. Itu nak menunjukkan mereka perempuan. Kalau lelaki abau, bawau. Ini untuk madi. Kalau untuk mudhari pun digunakan nun juga. Contohnya yahmilna depannya. Yahmilna. Jadi na tu tak ada alif. Sebelum na tu ada baris mati. Itu menunjukkan muannas mereka. Jadi ni mudhari yang tadi madi. Yahmilna ni mudhari. Jamak untuk perempuan. Kalau lelaki diguna waw nun kalau mudhari. Yahmiluna. Macam tu yahmiluna ada waw nun, tapi untuk perempuan dia nun saja. Yahmilna. Itu nak kenal jamak-jamak untuk muannas. Yang depannya pun macam tu juga. Asfaqna. Ini jamak muannas macam tu. Lepas sebelum nun ada baris mati. Asfaqna. Ini madi telah gementar mereka. Macam tu nak kenal jamak jamak untuk muannas. Mereka untuk muannas dia tandanya nun
Ya, ada nun dan sebelum nun ada berbaris mati. Ya. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke-77, liyu'azziba, supaya ia mengazab. Supaya ia mengazab. Allahu oleh Allah. Salam. Jawab. Last ayat. Last ayat. Ayat 73, last. Surah Al-Ahzab. Last ayat. Last ayat. Ayat yang ke-73. Okey. Liyu'azziba, supaya ia mengazab. Supaya ia mengazab Allahu oleh Allah. Al-munafikin, akan orang-orang munafik lelaki. Wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik lelaki. Wal musyrikat, dan orang-orang musyrik perempuan. Wa yatubu, dan ia menerima taubat. Perkataan yatuba ni, yatuba atau yatubu, ini sebab dia mansub yatuba lah. Ya, kalau marfu yatubu sama. Kita nak kenal apa bezanya ia bertaubat dengan ia menerima taubat. Kalimahnya sama, yatubu atau yatuba sama. Tapi kita nak bezakan macam mana makna ia menerima taubat dengan ia bertaubat. Ya. Kalimah yang sama, yatuba. Kalimah yang sama. Kalau ia bertaubat pun yatuba, ia menerima taubat pun yatuba, tapi ada beza. Siapa tahu? Ya. Sekarang maknanya kita berikan ia menerima taubat. Ya. Nak kenal dia, kalau depan ada Allah. Ada Allah. Itu bezanya. Kalau ada Allah, kena tambah mana ia menerima. Ia menerima taubat. Tapi kalau tak ada Allah, terjemahkan ia bertaubat, tak ada yang menerima. Itu kena buat catatan. Ya? Nah, lepas yatubu atau lepas taba, kalau madi taba ya. Taba madi, kalau mudhari yatubu, itu lepas depannya ada Allah. Itu makna menerima. Itu nak bezakan. Kena buat catatan. Dan ia menerima taubat Allahu oleh Allah ala atas al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman lelaki. Wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan. Wa kana Allah, dan adalah Allah Ghafuron, amat pengampun,
Rahimah lagi amat penyayang. Baik, semak semula. Baik. Allah Dia memikulkan amanat ini kepada yang mau menerimanya ialah manusia. Jadi di situ Allah akan mengazab. Liyu'azzibullahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Supaya ia mengazab oleh Allah akan orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan dan orang musyrik lelaki dan orang musyrik perempuan. Okay. Inilah manusia-manusia yang menolak amanat. Dia munafik, dia tidak ikhlas dalam ibadatnya. Musyrik, dia sekutukan Allah. Dua-dua ini mereka memang patut menerima azab. Sebab mereka tidak mau memikul amanat yang Allah telah turunkan atau pikulkan. Wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Dan ia menerima taubat oleh Allah atas orang yang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan. Sebaliknya, orang mukmin adalah orang yang mau menunaikan amanat. Dia sanggup melakukan amanatnya sebagaimana yang Rasul ajarkan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah itu amat pengampun lagi amat penyayang. Inilah sifat Allah Ta'ala. Yang bertobat sentiasa mendapat keampunan. Kasih sayang Allah kerana dia beriman. Allah sayang kepadanya. Baik, habis suratul Ahzab yang berarti golongan-golongan, atau dikatakan tentera bersekutu dalam Ahzab ini. Sekarang kita masuk satu surah baru. Surah baru ni namanya surah Saba. Surah Saba sebenarnya nama negeri. Negeri Saba. Dan kita akan dapat kenal Saba ada kaitan cerita Nabi Sulaiman, ada cerita kaitan Nabi Balqis. Jadi akan datang kita akan jumpalah cerita berkaitan dengan negeri ini namanya Sabak. Bukan Sabak bernam Nah. ini negeri Sabak Baik surah ini surah yang ke-34 dan ayatnya tak banyak, ayatnya ada 54 sahaja. 54 sahaja ayatnya. Baik, kita mulakan dengan bismillah Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Allazi yang lahu kepunyaannya ma apa yang fis samawati di langit-langit wama dan apa yang fil ardi di bumi. Walahu dan kepunyaannya alhamdulillah segala puji fil akhirah di akhirat.
Wahwa dan dia Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Khabir lagi amat mengetahui perkhabaran. Semak semula. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang kepunyaannya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Langit dan bumi milik Allah. Bukan milik makhluk, bukan milik kita atau sesiapa, tapi milik Allah. Memang patutlah kalau kita puji Allah. Ya, memang tak patut kalau manusia memuji Allah. Puji ni ialah tanda kita bersyukur, berterima kasih. Tapi orang-orang kafir ini, ya, dia berterima kasih kepada berhala, kepada kayu, batu dan sebagainya. Sedangkan yang memiliki langit dan bumi ialah Allah. Jadi kita, ya, memang patutlah kita bersyukur kepada Allah. Sebab langit dan bumi milik dia, bukan milik kita. Walaul hamdu fil akhirah. Dan kepunyaannya segala puji di akhirat. Di akhirat, ya, tak ada lain yang dipuji, memang khusus untuk Allah. Orang-orang kafir tidak ada tempat nak memuji selain Allah. Melainkan mereka memuji Allah, tapi sudah terlambat. Dulu di dunia dia tak nak puji Allah. Di akhirat baru nak memuji, dah terlambat. Wa huwal hakimul khabir, dan dia iaitu Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui perkhabaran. Dia tahu segala berita. Dia bijaksana mengatur segala urusan. Ya. Lagi sambung ayat seterusnya, ya'lamu, ia mengetahui. Ma akan apa yang. Yaliju, ia masuk. Fil ardi, di bumi. Wama, dan apa yang. Yahruju, ia keluar. Minha, daripadanya. Wama, dan apa yang. Yanzilu, ia turun. Minas sama, daripada langit. Wama, dan apa yang. Ya'ruju, ia naik. Saya nak ingatkan perkataan Ya'ruju ni, perkataan Mi'raj. Isra, Mi'raj, selalu disebutkan. Mi'raj tu, ya, tempat naik. Ya. Tu Mi'raj. Mudhari'nya Ya'ruju. Ini mudhari' dia. Ia naik. Fiha, padanya. Wahwa, dan dia. Ar-Rahim, maha pengampun. Ar-Rahim. Ar-Rahim, maha pengasih. Al-Ghafur, lagi maha pengampun. Semak semula. Ya'lamu ma yalijul fil ardi wa ma yakhruju minha. Ia mengetahui akan apa yang ia masuk dalam bumi. Contohnya apa? Air. Air yang tersimpan di dalam bumi. Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang ia keluar daripadanya, daripada bumi, yang keluar apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah tahu apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i ma'ah, dan apa yang ia turun daripada langit, daripada langit. Minas sama', daripada langit. Maknanya hujan. Ya, hujan yang turun daripada langit menjadikan sumber rezeki
kepada ahli bumi. Ya, sebab turunnya hujan adalah sumber rezeki untuk ahli bumi. Ya. Kadang kita terfikir kan, sesuatu kejadian yang berlaku, banyak hikmah kita tahu. Kita kadang nampak buruk ya, tapi kita tengok ya banyak hikmah dia daripada buruknya kadang. Ya, contohlah, ya, contoh COVID. Ya, adanya COVID contoh buruk kan, tapi kita tengok kebaikannya. Yang emas selama ni tak laku, ya emas ni, ya satu dunia laku jual emas. Ya, penutup muka laku. Ya, sanitizer laku. Ya, macam-macam yang berkaitan tu semua laku, yang sebelum ni tersimpan je. Ya, contoh kadang turunnya hujan. Ya, bila musim hujan, masa itulah payung semua laku. Ya, orang teringat semua nak berpayung. Ya, padahal payung tak laku, lama tersimpan musim panas. Ya, tapi bila musim hujan, masa itulah sampai cari payung kadang kat kedai tak ada. Ya, kehabisan payung pun ada. Macam itulah. Ya, dan berbagai-bagai lagi. Ya, itu dia katakan, tiap-tiap satu yang berlaku tu, ya banyak hikmah dia di sebalik itu. Ya. Jadi begitulah yang dikatakan di sini, yang diturunkan Allah turunkan daripada langit ini sebenarnya sumber rezeki. Ya. Kemudian wama ya'ruju minha. Dan apa yang ia naik daripadanya. Ini nak kena ya tafsirkan. Yang naik di sini mana amalan. Amalan kita ni itu yang naik. Naik ke langit. Ya. Amalan kita yang dikatakan ya'ruju fiha. Dan apa yang ia naik padanya, iaitu amalan kita yang naik pun diketahui oleh Allah. Wa warrahimul ghafur. Dan dia maha pengasih lagi maha pengampun. Sifat Allah kasih. Kenapa kasih? Sebab kita dibagi peluang sekali ya. Ya. Kalau tidak ada kasih daripada Allah Ta'ala, ya habislah kita. Sebab peluang hidup hanya sekali. Kemudian Ghafur, amat pengampun. Kalau Allah tak terima keampunan kita, ya, dah tak ada can lagi lah nak minta ampun kalau dah mati. Sebab itu kasihnya Allah Ta'ala kepada mereka yang bertobat. Ya, keampunan Allah kepada mereka yang mengakui kesalahan dosa kepada Allah dan minta ampun. Allah pengampun. Ya, itu. Baik, itu sebagai pembukaan untuk surah Saba hari ini. Ya. Dan kita sambung dengan pelajaran sorof pula. Ya. Sorof. Kita tengok latihan sorof yang dah dibuat. Bilangan berapa hari itu kita berhenti ya. Bilangan ni berapa? Nombor apa? Bilangan 1. Mana ada bilangan 1 misal. Dia ada tulis atas tu. Nombor dia. 2. Okey. 2 betul. 2 ya. Dia ada nombor tu. Ya. Supaya tak keliru. Jadi nombor 2 ya. Jadi nombor 2 ni tasrif misal. Misal ni ialah huruf mu'tal di awal. Ya, di awal. Saya dah bagikan contoh wasala yasilu wusulan sila tasil wasilun mausulun mausilun mausilun misolun wusila yusolu. Itu contoh yang dibagi. Jadi yang nak dibuat satu wajadah. Ya. Wajadah mudhari'nya apa? Tasrif misal kan? Bukan, wakofa ya. Wakofa. Iya ke? 2 ya? Oh. Okey. Tak apa. Wakofa mudhari'nya apa? Yakifu. Wakofa yakifu masdarnya wakfan.
Waqfan. Waqaf mati. Waqaf tu mati. Waqfan. Amarnya kif. Ya, betul. Kif. Ya. Kif. Nahi. La takif. La takif. Ya, la takif. Isim fa'il waqifun. Ya. Isim maf'ul mauqufun. Makan zaman alat. Mauqifun miqafun. Okey, betul? Ya. Kemudian madi majhul wuqifa yuqafu. Ya, wuqifa yuqafu. Okey, betul. Kemudian nombor 2, wazana. Mudhari'nya yazinu, masdar waznan atau zinatan. Zinatan. Amarnya zin, nahi, la tazin, isim fa'il wazinun, isim maf'ul mauzunun, makan zaman alat. Mauzinun mizanun. Okey. Madi majhul buzina yuzanu. Okey, dalam segi makna pula, nak dengar segi makna menimbang, yang kita sebut selalu wazan, ya, wazan. Wazan tu timbangan, ya, yang kita sebut wazan tu makna timbangan. Jadi fa'ala wazan, ya, jadi wazan. Yang ikut wazan ialah wasala atau waqafa, ya. Okey, sekarang ni kita sebut makna mengikut wazan, iaitu perkataan menimbang, ya. Kalau madi telah menimbang ia. Kalau mudhari' ia menimbang. Masdar timbangan. Amar timbanglah oleh engkau. Jangan mu ramai. Ya. Timbanglah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau timbang. Isim fa'il yang menimbang. Isim maf'ul yang ditimbang. Makan tempat menimbang. Zaman masa menimbang. Alat menimbang. Madi majhul telah ditimbang ia. Mudhari' majhul ia ditimbang, ya. Jadi satu makna waqaf. Waqaf ni maknanya berhenti, ya. Waqaf tu makna berhenti. Kalau kif, amar tu kif, berhentilah. Ya, berhentilah oleh engkau, kif, ya. Jadi wazan tu makna menimbang. Ini bab misal, ya, 2 saja saya bagi, ya. Tak apa, saya akan tambah lagi, ya. Tambah lagi 5, ya. Tambah lagi 5 untuk latihan misal lagi. Iaitu tengok pada dalam grup, ya, saya letak dalam grup.
Tengok balik. Ada tambahan nombor 3, 4, 5, 6, 7. Bermakna ada 5 lagi latihan yang perlu dibuat. Mana-mana yang tak. Wajada. Wajada. Yang kedua wahada. Yang kelima walada. 6 wazona. Watona, watan watona. 7 wasofa. Mak baris. Jadi itu untuk latihan akan datang. Sambung lagi 3, 4, 5, 6, 7. Bab misal. Bab misal maknanya mutal dia di awal. Huruf mutalnya di awal. Jadi kita sudah masuk fasa berkaitan huruf mutal. Sebabnya selama ini kita belajar ni semua huruf sahih. Tak pernah kita sentuh huruf mutal. Jadi kita latih-latih belajar huruf mutal pula. Sebab banyak fi'il dalam Quran yang berkaitan dengan huruf mutal kita tak sentuh pun. Jadi kita belajar sorob berkaitan huruf mutal ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya, insyaAllah. Sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.